Cuba kau bayang budak kecil sekarang bayang. Jamil, alamak comel ni Jamil. Macam tak kena je. Sebab dekat perpustakaan masa tu boleh bercinta. Geng aku semua perempuan lah. Diri aku Diri aku macam ni lah. Melalut lah. Gerudi otak hati. Okay, alright. So kita nak intro sikit ni. Okay, intro Okay. Rasanya ramai penonton ni orang baru-baru lah follow kau ni Rip kan. So nama aku Jamil lah. Jamil bin Ismail. Okay. Nama Jamil ni sensitif orang dengar. Sebab itu cerita yang ada setengah orang menjadikan cerita tu sebagai lawak. Ada setengah orang jadikan cerita tu sebagai satu benda serius. Tapi bagi aku nama pemilik Jamil ni adalah yang unik di dunia. Itulah maksud dia. Nama tu dia dah jadi brand. Dia satu nama Jamil, satu lagi nama pemimpin Najib kan. Saja. Kalau kita lihat budak-budak kecil sekarang yang baru kan, tak jumpa tau nama Jamil. Cuba kau bayang budak kecil sekarang bayang. Jamil, alamak comel ni Jamil. Macam tak kena je. Dilahirkan di Johor, tapi banyak masa sekarang ni sebab umur baru 40-an. Umur 40-an tapi umur dah lebih 20 tahun, dah 22 tahun dah berada di kawasan Shah Alam. Senang cerita dah bermasa tahun lama. Punca duduk Shah Alam ni sebenarnya memang belajar kat UiTM. Belajar ambil jurusan pengurusan pusat sumber dan maklumat. Nama pusat sumber weh, nak jadi librarian. Sains perpustakaan. Sebab masa zaman sekolah memang aku seorang librarian sekolah. Okey, pernah jadi pustakaan pusat sumber juga masa tu. So nampaklah pusat sumber ni tempat best. Sebab suka jaga pusat sumber sekolah, suka jaga pustakaan sekolah. Tahu tak kenapa? Sebab dekat pustakaan masa tu boleh bercinta. Okey, saja selingan. Jadi bila masuk UiTM memang dapatlah kos sains perpustakaan. Sebab ada seorang orang kampung saya ni lah, orang kampung aku lah. Memang dia ambil jurusan sains perpustakaan ni. Masa aku kecil, saudara jugalah. Dia di umum dapat nama orang ni nama dia Aman lah. Nama sebenarnya lain. Sebenarnya nama dia Profesor, sekarang tak ingat lah nama sebenar dia. Tapi nama kat kampung Aman. Okey, bila masa tu memang kita tahulah Aman ni seorang yang berjaya. Aman ni boleh pergi luar negara, belajar dekat UiTM masa tu, boleh pergi luar negara ambil jurusan library science. Jadi aku dah tahu daripada kecil ni jurusan library science. Tak tahu macam mana tiba-tiba dah habis SPM memang dapat jurusan ni dekat UiTM. Tapi masa ijazah ambil lah library science. Resource Center Management, pusat sumber sekolah. Sebab teringin sangat menjadi seorang pendidik. Kita ada special library, kita ada university library, kita ada school library. Dan juga public library, ada 4 jenis. So school library ni dah jadi resource center, dah tukar nama perkataan pusat sumber sekolah. Untuk public ke? Untuk sekolah saja dipanggil resource center. Untuk public dipanggil pustakaan awam lah. Kalau macam kita sekarang Uda Selangor ni, tu awam. Universiti di universiti. Kalau special library ni, kalau Petronas ada library dia. Kalau Shell ada library dia. Dan dari situlah aku start ada cita-cita. Aku start buka business printing ni pun disebabkan kos yang aku ambil ni sebenarnya. Sebenarnya aku dah start business ni daripada zaman aku belajar masuk UiTM tu, aku dah start business dah. Macam-macam aku buat lah. Aku niaga roti canai dekat Seksyen 2. Lepas tu aku buat semua. Actually mak ayah aku memang orang buat business kampung lah. Dan adik-beradik aku sebenarnya semua buat bisnes. Kecil-kecil lah. Dan arwah ayah aku mempesan kat aku dulu, kalau boleh aku jangan buat bisnes. Masa aku dapat masuk universiti, ayah aku siap pesan jangan nanti dah habis belajar bekerja jadi cikgu. Sebab bapa saudara aku banyak jadi cikgu. So dia kata naklah anak dia seorang jadi pegawai kerajaan. And then okey lah. Dan mak pun pesan sebelum masuk universiti kan, dia pesan, ni kau masuk dekat UiTM nanti kau jangan nak buat kerja part time, kau jangan nak buka bisnes sendiri. Sebab apa? Sebab masa sekolah dekat asrama memang aku dah buat bisnes lah. Macam-macam aku berniaga. Tak jual rokok je.
Tak jual rokok je. Tapi masa tu Kopiko lah, air kotak lah, Apa je lah. semua boleh buat duit. JC semua dah jual. Okey. Tapi bila masuk belajar ni, masa belajar okey, ambil library science. Lepas tu aku masuk praktikal sebenarnya dekat bahagian teknologi pendidikan. Ni berkaitan dengan kos yang aku ambil. Bahagian teknologi pendidikan aku duduk dekat Rukun Kanah. Rukun Kanah ke Rakam Kanah? Rakam Kanah sebenarnya aku nama dia. Rakam Kanah. Dekat bangunan BTP tu, Rakam Kanah ni kat bawah tanah tau. Ground floor. Dalam tu ada library. Library dia dan ada pusat audio video, ada simpanan macam-macam kat situ. So, kebetulan aku ditugaskan untuk handle fotokopi. Okey, bila dengar fotokopi kita dengar bayang perkataan mesin fotostat. Betul? Tapi department tu sebenarnya kerja dia memang fotokopi apa sahaja barang daripada original pergi kepada duplication. Itu dia panggil fotokopi. Duplicate lah. Masa tu daripada zaman VHS. VHS tu tape. Zaman tape, masa tu TV pendidikan semua pakai tape. So nak copy kepada CD sebab masa tahun 2002-2004 tu zaman CD-ROM dah. So kita nak transfer tape kepada CD untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Jadi masa tu kerja aku diarahkan untuk buat kopi tu lah. Okey, so kerja aku photostat lah. Dan bila ada hard copy buku nak photostat, sebab apa? Bukan buku original photostat, plagiat bukan. Maksudnya bahan bacaan yang perlu diduplicate untuk buat edaran sekolah. Dia dibenarkan oleh penulis lah, bukanlah kata Bukan photostat. bukan duplication. Tapi dari situlah aku dapat idea. Nak berniaga photostat lah, sebab masa aku belajar memang aku ni dah bekerja tadi kan. Sepanjang aku belajar aku bekerja. Aku memang tak duduk serumah dengan kawan-kawan sama belajar tau. Aku duduk semua dengan orang-orang, kalau dia kat UiTM dia senior 5 tahun beza, 3 tahun beza. Aku setahun aja duduk dengan kawan-kawan samabaya. Lepas tu bila dah ramai samabaya ni masuk rumah tu aku tak suka dah. So masa aku belajar, aku ada personal printer, aku ada personal scanner. Masa tu tak ada printer dengan scanner ni combine, tak ada. Scanner lain, printer lain, satu hal. Lepas tu aku ada internet sendiri kat rumah, dial up 1515 tu. Binding, mesin binding, comb binding tu aku memang dah ada masa zaman aku belajar UiTM. Susun sendiri binding, plastic cover, binding tape, stapler besar semua dah ready. Kenapa ready? Sebab masa aku belajar, aku tak ada masa nak pergi ke cyber cafe untuk buat assignment macam mana kawan-kawan yang lain. Sebab masa tu aku gunakan untuk aku bekerja, cari duit. Kenapa cari duit? Sebab mak ayah aku ni bukan orang senang. Walaupun kita berbisnes, darah bisnes, orang kampung kan, bisnes kampung, bukan orang senang. Bila aku tiba bandar, aku culture shock. Tengok kawan-kawan, masa tu dah aku baru kenal jenama Dockers, baru kenal jenama Red Wing, baru kenal jenama Levi's Original. Belajar kat session 2. Semasa seminggu pertama aku duduk session 2 tu, aku lost tau. Lost kenapa? Tak ada kawan. Kau bayangkan daripada kampung, kau tak pernah tengok orang ramai. Kau syok tengok orang ramai, tiba benda ni semua kan. Takut ada tapi tengok syok. Syok. Tapi last kali terjumpa senior zaman sekolah. Nama dia Izhar. Aku panggil dulu I. Terjumpa kat parking. Dia lalu dia pun cakap, senior sekolah menengah aku di UiTM. Di Segamat. Aku jumpa dekat situ. Dia tanya aku buat apa? Cik, aku belajar sini lah. Dia kata aku belajar sini. Memang aku kawan baik daripada sekolah, tapi lepas sekolah masa tu mana zaman handphone. Takkan lelaki dengan lelaki pakai surat. Okay, and then bila terjumpa lah episod aku bermula berniaga dekat Shah Alam. Kemudian dijumpa, aku cakap rumah kau kat mana, aku boleh lepak rumah dia. Lepak rumah dia, rumah bujang kan, seronok lah, di section 7. Lepak rumah dia. Lepas tu aku hanyut lah. Hanyut mana? First semester aku gagal. And then bila aku jumpa dia, budak rumah dia ni Abang Jeb ni yang ada kedai section 2 Roti Canai ni. Jadi masa tu abang aku pun roti canai juga kat kampung. So kita orang panggil datang sini, kita orang pun berniaga lah roti canai ni. Abang aku sekali. Lepas tu abang aku pun dah buat projek lain, dia pun dah tak buat roti canai kat situ, dia buat jadi kontraktor kat Penang pun semua. Aku dengan Abang Jeb, aku tolong Abang Jeb semua dah buat berniaga roti canai ni. Memang ni bukan nak up diri lah, tapi masa zaman aku degree, aku rasa memang presentation aku top lah, dia ada top presenter lah. Tapi aku suka leverage kerja lah.
Geng aku semua perempuan lah. Geng aku, kalau kumpulan aku memang kumpulan aku memang ramai perempuan yang aku rasa boleh bekerjasama lah. Ayat yang sedap, bekerjasama lah. Okay, kerja dia pergi library cari bahan, and then aku evaluate. Sebab dia kena buat summary, macam-macam lah. And then aku akan print dan aku akan buat slide presentation dan aku present. Dia orang ni cari bahan je, dan kita buat discussion. Itulah kerja aku dari dulu. Memang aku akan gunakan resources. Memang aku tak, memang dari dulu first start aku buka bisnes printing photostat ni pun aku pakai partner. Tujuan partner ni sebab kita tak boleh buat kerja seorang. Memang kena ada orang bersama dengan kita. Dia pun datang, cik aku, dia kata, Jamil, I nak offer you something. Kata aku cakap, offer apa cik? Dia kata, okay, satu peluang bisnes untuk you. Fakulti kita nak pindah ke Puncak Perdana, tempat baru dalam hutan. Kata, tak ada orang, tak ada kedai. Saya nampak you ni daripada belajar, you memang buat bisnes dan minat bisnes. Apa kata you buka servis komputer dekat situ, ataupun sikit-sikit lah you tambah dengan photostat ke binding ke printing. Lepas tu aku pun cakap dengan dia, okay cik, saya okay je idea cik ni. So apa yang kita kena buat? Dia rupa-rupanya niat dia tu, dia nak berpartner dengan aku rupanya. So first aku pergi jumpa dia, dia bawa aku pergi Puncak Perdana ni, nak sewa plan lah, kita orang plan. Akhir sekali aku minta pendapat dua orang. Satu kawan aku yang memang dia ni memang dah buat bisnes. Satu lagi mak aku. Aku cerita kat mak aku lah, lecturer ni offer nak jadi partner dia apa semua. Mak aku ni kepala otak bisnes. And bila dia dah tahu yang aku nak buka bisnes, mak aku cakap, tak payahlah berpartner dengan orang. Mak aku kata kan, tak payah berpartner dengan orang, terutamanya guru kita. Lepas tu kawan aku ni cakap benda yang sama juga. Kenapa kan? Dia cakap macam ni lah, terutama guru kan. Kalau cikgu, selama mana kau kena panggil orang tu cikgu? Dia cikgu kau ni mengajar kau dari kecil. Selama mana kau akan panggil dia cikgu? Sehingga dia mati lah, kau tetap akan panggil dia cikgu. Ni cikgu aku ni. Kau tak akan panggil dia kawan, kau tak panggil dia pakcik. Betul tak? Ni cikgu aku ni. Dan selama mana dia akan cakap engkau ni akan anak murid dia. Sampai habis juga dia akan, engkau ni adalah anak murid dia. Tu perkataan cikgu. Lecturer, kita panggil lecturer apa? Encik lah. Encik atau sir. Selama mana kau nak panggil nama dia encik atau sir? Kau tak akan panggil nama dia abang, kau tak akan panggil dia nama dia. Sebab orang ni adalah bakal partnership kau dalam bisnes. Walaupun share kau paling besar, engkau tetap akan panggil dia cikgu, dan pangkat dia tetap cikgu dalam hidup kau. So ini ayat dia, bukanlah kata tak boleh, tapi ini cabaran yang aku akan terima kalau aku teruskan niat aku tu. Okay, so masa tu aku pun tak ambil dia sebagai aku punya partner. Sebab itu jawapan dia. Sebab kalau dia jadi partner aku pegang share besar. Artinya, cikgu, boleh tak saya nak cuti? Mesti aku minta permission. Boleh tak aku nak marah dia? Kalau aku share besar, mana boleh marah dia? Dia mesti ada power. Ya, marah pun tetap perhubungan kau dengan dia, anak murid dengan cikgu. Bahasalah, kau boleh putuskan hubungan tu, tapi kau dah putuskan hubungan dengan cikgu kot. Berdosa kau. Dalam putuskan hubungan antara manusia. Okey, itu punca dia lah. So aku tak jadilah berpartner dengan dia. Aku carilah classmate aku. Adalah dua orang classmate aku jadi partner. Masa tu nama aku sebenarnya Papyrus. Nama bisnes aku Papyrus. Font tu. Papyrus tu font Papyrus, tapi Papyrus tu sebenarnya sejarah kertas. Sebelum ada kertas kan, Papyrus tu menggunakan daun papyrus. So that's why aku pakai Papyrus punya branding. Dia adalah kulit pokok ke apa kan. Nama tu pula aku dapat masa aku praktikal tu. Aku cari dalam mana tu? Aku cari nama apa, nama yang sedap apa semua kan. Actually benda tu datang, tiba jumpa perkataan Papyrus. Sedap juga nama ni. Aku pun start dah dengan nama Papyrus. Kau ada konsep tu kan? Aku ada konsep, aku ada idea, semua nak bangsakan kertas. Dan masa tu lah aku start buat deko-deko kedai aku ni macam perpustakaan, library science, pusat resource center. Bila kau tanya soalan tadi, apa persamaan aku belajar resource center dengan bisnes aku? Actually resource center, pusat sumber sekolah ni atau pusat sumber ni, dalam pusat sumber dia ada pusat servis internet. Dia servis sebenarnya, servis kepada student. Pusat servis internet, ada tempat untuk pinjam buku, ada tempat nak menonton movie, ada tempat untuk minum kopi.
Itulah imajinasi aku punya resource center. Business printing aku ni, dia macam satu tempat pusat printing center yang ada coffee center. Maknanya ruang untuk kau nak menunggu orang, menunggu barang kau siap, kau datang kau boleh minum. Actually tu aku punya impian. Lepas itu ada tempat untuk surfing internet. Kemudian ada memang nampak live. Yang aku punya impian next satu ni live printing. Live printing. That's why kalau tengok kedai baru aku yang aku buat large format itu, langkah pertama aku buat. Kenapa aku letak cermin semua depan? Cermin, dan aku tak tampal stiker pun yang baru ni. Sebab yang ni bawah, yang ni. Sebab aku nak orang dari luar nampak proses kerja tu. Dan aku susun kemas-kemas supaya aku tak nak bersepah sangat. Itulah aku punya target bisnes dalam aku punya industri ni lah. Sistem aku semua nak ada sistem. Sistem. Masa tu kawan-kawan cari kerja, tapi aku dah dapat kerja. Tapi tak kaya pun masa tu. Yelah, ada income, boleh kahwin. Kereta masa tu kereta biasa je. Aku pakai Iswara je, Rip. Iswara, lepas tu ada duit sikit aku pakai Wajah. Tak bergaya pun sebab kita tahu tadi kan kita bisnes setahun 6 bulan je. Nampak hebat kan? Tapi setahun 6 bulan, bila bulan tak ada bisnes, macam PKP lah. Kau sembang PKP, dulu aku dah rasa dah. Dia bukanlah straight 6 bulan. Dia macam tadi, 6 bulan pertama. Contoh semester ni, dia start bulan 3 sampai bulan 7 macam tu lah. Kita ambil lah Januari lah. Januari sampai bulan 6. Januari tu baru sudah masuk. Lepas tu nota baru dapat, baru nak buat projek. Bulan 2, bulan 3. Bulan 4 tu minggu exam. Bila minggu exam dah tak ada kerja lah. Student dah exam, dah hantar assignment semua. Lepas bulan 5, bulan 6 cuti 2 bulan. Macam tu lah. Dia actually 3 bulan, bulan 4 tu kau dah tak ada sale lah. Macam sekarang kan, kau sembang PKP 3 bulan kan. Aku dah lalui lah PKP tu 2004, 2005. Itulah kita tahu nak uruskan macam mana. Bisnes kena ada simpanan. Bisnes kena adalah sedikit duit backup. Kena beringat. Tak boleh tak beringat. Pernah masa tu anak aku baru lahir kan, bini aku bersalin kan. Aku tak ada duit ni. Aku tak ada duit. Kedai tak boleh buka. Kedai tak boleh buka, tak ada duit, kereta pun baru keluar. Masa tu aku jual air ni. Aku sebenarnya dah lalu jual air, tolak troli, jual air dekat mana tahu? Jom Heboh, Stadium Shah Alam. Aku ada modal banyak tu je. Jual air tin. Jual air tin, jual air kotak, aku tolak selama 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad. Baru ada anak, kita pun tak nak wife kita stres. Kita nak duit tu sentiasa ada, meniaga air, alhamdulillah. Dapat duit, beli susu anak, apa semua masa tu. Makan ada duit sebenarnya, tapi kita nak duit tu sentiasa ada lah kan. Belilah air soya dekat pembekal, soya, air cincau, aku beli jual 3 hari. Bukan kan, beli dah siap, botol tu, ada pembekal dia. Macam Fitrah, air soya cincau Fitrah ni. Tapi jenama lain lah, OEM. Aku beli, aku jual. Orang sewa kemah kan, tapi aku target kepada tu. Aku target orang dah sampai dekat kereta. Dia kadang-kadang terlupa nak pergi beli masa dekat expo. Bila sampai kereta baru haus. Strategi jadi 3 hari tu sebenarnya stok habis. Tinggal sikit lah stok 3 hari. Iaitu benda kecil je. Kita kena kuat. Kalau tak nanti challenge dalam bisnes, benda sikit kita tak boleh nak switch. Dia bisnes ni memang kena pandai switch lah. Macam tadi case student tadi kan. Case student tadi, kenapa aku daripada student tak nak student dah? Sebab berapa lama aku nak layan isu tu? Sama juga dengan industri perkahwinan. Aku pernah ada bisnes kad kahwin. Satu masa dulu aku happy dengan bisnes kad kahwin. Jual aku RM100,000 sebulan dengan kad kahwin. Sekarang bila kita nampak demand fizikal kad kahwin tu dah menurun, and then aku tak nak tukar kepada digital. Aku tak nak cebur bidang tu. Aku kena buat keputusan lah. Apa keputusan aku? Keluar je lah daripada industri tu. Tak payah teruskan. Tak ada. Tinggal brand. Setakat ni kita stopkan dululah. Sebab kad Lestari hanya branding. Brand kad Lestari tu aku boleh buat apa-apa saja. Sebab dia dah di-trademarkkan pun. Kad Lestari tu hanya jenama. Hanya jenama. So, kalau tiba-tiba aku buat kad Lestari ni kedai makan, tak ada masalah.
Nama kedai makan ni macam-macam tak orang buat sekarang. Tiba-tiba nama Batu Bersurat. Orang ingat apa? Rupanya kedai makan. Kan? Kat Lestari, tengok kedai makan. Rupanya kat Lestari ni dulu kedai Lestari dulu tempat aku buat kad kahwin. Tiba-tiba ni dah jadi tempat makan. Tak ada masalah. What you gonna do about it? Satu masa dulu, mindset aku ni seego. Ego, sombong, bodoh. Itu diri aku dulu. Sebab tadi kan kita kata kawan-kawan sibuk mencari kerja. Aku dah ada pekerja. Okey. Ego ni datang bila kita rasa bisnes kita bagus. Masa dulu memang betul, bukan printing saja, apa-apa bisnes dia tak nak menggunakan perkataan kolaborasi. Bila kita kata game printer ada semua, kita tak nak kita punya rahsia kita di-share. Harga kita di-share, design kita di-share, equipment kita di-share. Satu masa dulu, sebab masa tu mana ada media sosial. Masa tu kita pun tak tahu siapa. Kan? Simpan nombor kontak dekat phone. Zaman tu pun WhatsApp belum start lagi. SMS dengan call out. Sampailah Rip, aku ni pergi satu program keusahawanan, public lah. Aku pergi program ni, mindset aku berubah Rip. Azizan lah. Aku masa tu pergi program dia, mula-mula aku pergi, nama program dia Advanced Marketing Power. Itu sikit je lah aku bagi. Sampailah satu program aku pergi, selang 3 hari aku pergi satu program. Nama program dia Kuasa Minda Jutawan. Dekat situ sebenarnya aku disekolahkan mindset je. So aku baru sedar lah, aku tak gunakan network, aku tak gunakan orang sekeliling sebagai customer ni, sebagai aku punya kawan baik. Aku tak gunakan pekerja ni pun sebagai kawan baik. Pekerja ada gap dengan aku masa tu. That's why maknanya erti kata masa tu aku bukan good leadership lah. Itu staff kau dah? Dah ramai. 30 dah. Dah ada. Masa tu aku dah 5 cawangan dah. Tu masa tadi kenapa aku pindah dari Station 2 daripada Puncak Benda ke Station 2. Bukan, masa tu aku buka cawangan. Aku ada di Seri Kembangan, aku ada dekat UPM, aku ada dekat Puncak Perdana, aku ada Anggrek Mall, aku ada Section 2. Puncak Perdana tu masa tu ada 3 pintu. Ada 3 bisnes berbeza. Aku ada bisnes Dobi, aku ada cyber cafe, aku ada, tapi masa tu berpartner lah. Income gila tapi tak best sebab masa tu kau tak ada ilmu pengurusan keuangan, tak ada ilmu pengurusan kaki tangan, tak ada ilmu pengurusan operasi. Yang tu umur baru? Masa tu umur aku baru 30. Aku lingkup start umur 31 lingkup lah. 32 tu aku naik balik lah. Sekejap tu pun sebab aku lepas pergi program Azizan tu lah, 32 tu, umur 32, aku pergi bulan April. Aku di sekolah kan, bukanlah sekolah one-to-one. Maknanya masa tu aku fikir, benda ni je mistik aku. Kau tu mistik aku apa? Perhubungan aku dengan Allah, perhubungan aku dengan mak ayah, perhubungan aku dengan keluarga aku, isteri anak-anak aku, perhubungan aku dengan manusia sama manusia. First, perhubungan dengan Allah Kedua, perhubungan dengan mak ayah Itu je nasihat aku. Balik program tu, minta maaf aku dengan mak aku, dengan wife aku, dengan staff aku. Masa tu ada lagi staff tu, ada lagi dapat eksis. Itu je. Masa aku jatuh tu, benda lain dalam hidup aku apa benda? Benda negatif je. Menyumpah orang, berdendam dengan orang. So, benda yang tak bagus lah. Energy semua tak bagus. Tapi bila aku pergi program tu, balik, tak macam mana lah kan. Kau dapat energy. Ya lagi kelas joget-joget. Tapi bukan isi joget. Sebenarnya aku pergi tu, itu semua dah dijadikan sebagai penyebab. Dan dekat situ kenal ramai orang. And then aku belajar. Bukan sangat dengan dia, itu platform saja. Lepas tu aku belajar lah. Aku pergi carilah ilmu pengurusan, ilmu leadership. Macam-macam aku pergi belajar. Kerja konstruksi belajar je. Dah satu masalah pula. Gila belajar. Tapi terpaksa lah sebab kita dah lalui kegagalan. Seronok Rik masa tu. Tak gagal aku sekarang tak ke mana dah Rik. Section 25. Ya, itu pun pernah melanggar dinding lah. Cik, konon tempat baru, bangunan baru kan. Buka lah. Sekali rupanya sial aku kata apa?
RM60 dia selama 6 bulan aku buka. Tu kelakar lah. Tu kelakar kan. Itu benda dia panggil untold story lah. Gila kau orang sebulan RM10. Tak, sekali tu je dia sale. Aku punya perjuangan lah. Aku buka printing ni, aku buka Flexis ni. Perjuangan aku sebenarnya aku nak menyediakan banyak lagi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Terutamanya bangsa aku sendirilah. Okey, betul dalam ni semua bangsa aku sendiri. Okey, aku pernah ada pekerja asing. Aku tak happy. Pernah ada, tapi mungkin satu masa nanti aku perlukan juga sebenarnya. Tapi sekarang ni aku nak sesuaikan aku punya proses kerja, mesin yang sesuai untuk orang kita. Sebab kita tahu bukan orang kita tak boleh buat kerja. Orang kita ni bagus. Cuma kita kenalah sediakan benda yang bagus, yang sesuai lah dengan kita punya jiwa. Cuba kita duduk di tempat dia, kita mesti nak apa. So kita buat macam tu lah. That's why kalau printing aku ambil printing digital ni yang senang diuruskan oleh rakyat tempatan. Sebab di universiti ada course printing teknologi. Memang dia belajar benda ni semua. So kita kena spec ikut tu lah. Jadi printer kau ni dia makin lama dia akan advance. Dia akan ikut masa. Tapi bila advance ni harga dia sangat mahal lah, juta lah. Harga dia juta kalau aku nak ambil. Itu dia panggil kapasiti. Kita jangan fikir nak sale besar tapi kapasiti kita tak bersedia. Itu dia akan jadi impian je lah. Tapi bukan isu perangai dia. Check balik kita ni mengurus dengan tak dengan baik lah. Okay, satu part. Dan dua, dia punya sesuai tak dengan culture kita. Kita bila buat bisnes, kita kena wujudkan culture. Culture ni pula wujud disebabkan oleh kita punya leadership dan juga kita punya mission and vision. Kalau kita beria nak culture tu, leadership kita tak menyerupai culture yang kita impikan, tak boleh takkan dia. Ikut culture tu leadership kita lah. Satu part. Nombor dua, kita punya delivery dengan staff kita, communication dengan staff kita ni macam mana. Dekat Flexis alhamdulillah lah Rip. Dekat Flexis ni ramai dah lebih daripada 5 tahun Rip. Lebih separuh, lebih daripada 3-4 tahun kerja kat Flexis. Yang baru-baru ni sikit. Harapan aku pada diorang ni sebenarnya, tadi kan aku cakap aku suka kolaborasi. Okay, bila kolaborasi means pekerja ni dia duduk dekat Flexis, dia diajar juga leadership skills. Dan diorang sebenarnya ada bisnes sendiri pun sekarang ni. Ada bisnes diorang jual barang-barang apa, itu diorang punya impian, tak ada masalah. Satu masa nanti mungkin dah ada pun yang menjadi kita punya agent. Dah ada pun ada bisnes sendiri, dan ada pun yang memang kita pun ada sub job dekat dia juga bila kita tak ada cukup equipment. Dan sebenarnya kita boleh kolaborasi. Banyak sangat benda yang boleh kolaborasi. Sebab skills dekat dia. Rezeki dia, rezeki kita. Itu jalan yang terbaik lah. Dia panggil career path. Dalam career path dekat Flexis ni, sebab kita ada 5 level. Kita ada 5 level lah. First level kita panggil operational level lah. So kebanyakan yang masuk dekat Flexis ni dia datang daripada operational. Means dia datang fresh graduate, jadi pembantu. Kalau designer jadi basic designer. Sampai masa dia akan jadi kepada technical level. Bila dia pergi kepada technical level, dia akan bantu yalah, dia leader lah. Dia leader. Lepas tu dia jadi strategist. Lepas tu dia join dengan kita lah. Visionary leader lah. Share tu lain. Share tu dalam business strategi. Ini dalam dia panggil dia punya level responsibility ataupun dia punya level dalam organisasi saja. Mana better, bagi share ke bagi profit? Kalau bagi share, memanglah kita bagi reward. Tapi aku tak plan apa-apa pun lagi. Flexis pun tak besar lagi. Dia punya sistem pun tak best lagi kan. Memanglah share ni dia mesti datang daripada kau punya komitmen, iaitu kau kena invest duit untuk membeli share. Jangan terpengaruh sangat dengan cerita-cerita drama ni. Senang-senang bagi share.
Kan? Usahawan ni, kesilapan dia kan, dia tak tahu, ramai usahawan ni tak tahu apa masalah dia. Dia nampak jualan, dia rasa masalah dia kat jualan. Itu sebenarnya dia nampak yang dia nak result tu kat jualan. Tapi dia terlupa sebenarnya masalah dia ni bukan kat jualan tu berpuncanya. Mesti punca daripada lain. Dia kena buat diagnose tu. Mungkin masalah dekat training, staff ni tak ditrain untuk dapatkan jualan. Diri dia, leadership skills, marketing semuanya department, financial management ke. Tapi bila dia bawa satu orang masuk, dia ingat orang tu boleh ubah semua. Kalau orang tu cerdik, baik orang tu buka bisnes dia sendiri. Memang coach ni kita kena ambil. Tapi kita kena ambil coach ni apa segmen yang sesuai untuk kita minta dia coach. Kalau kau suruh dia coach everything, dia pakar everything, tak salah. Tapi tak tahulah, aku tak pernah ambil the whole coach dah. Setakat ni aku ambil specific coach dah. Kata-kata untuk usahawan ke untuk apa? Usahawan yang tinggi nak jadi kau. Usahawan jangan tinggi daripada saya. Usahawan kena jadi lebih baik daripada saya. Okey, kena jadi lebih baik. Tapi dalam bisnes ni ingat satu saja. Iaitu kita yang membuka dia, kita yang buat keputusan. Kita kena bertanggungjawab kat atas apa yang kita buat. Yang terakhir tu, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita buat keputusan tu. Dia jangan main buka bisnes, ada impian besar, tapi bila ada masalah berlaku, kita lari dulu. Okey, itu saja.